Okay, baik. Dalam video ni kita akan tengok pada soalan 4.15 topik heat ni. Okay, so ni ada diagram, tak nampak lah tapi tak apa, tak penting pun gambar ni. Sebab maklumat yang ada, yang dia bagi ni, okay, tu yang kita akan guna. Okay, so cukup untuk jawab soalan. So kita ada diagram, ada dua jenis, okay, dua jenis apa ni? Dua jenis kuali, kuali P dengan kuali Q, okay. Kemudian dia ada perbezaan dia, apa dia punya karakteristik, okay, dibezakan dengan satu dia punya permukaan, jenis permukaan, yang kedua dia punya muatan haba tertentu ataupun specific heat capacity. So ada dua lah, okay. Ada dua. So kita tengok pada soalan. So want to buy new pen based on the information given, state the suitable characteristic of pen to be used by Puan Su for cooking. So soalan dia suruh kita pilih soalan kita kena buat decision, okay? Kita kena buat decision based on the information given. So soalan pertama dia suruh apa ni? Tentukan jenis permukaan yang mana. Okey, jenis permukaan mana. So untuk jenis permukaan kita ada dua jenis je kan, antara P dengan Q ni. Satu berkilat, satu lagi permukaan gelap. So yang ini kita kena tahu which one is a good reflector, reflector dengan absorber. Okey, ni yang kamu belajar masa form 1 kan. Okey, kita ada reflector dengan absorber. Okey. Macam mana kalau reflector yang berkilat kan, shiny. Lagi satu dia punya permukaan yang licin kan, smooth surface. Okey, bila smooth ni automatik dia akan jadi shiny kan. Lagi satu dia cerah. Dia punya warna, dari segi warna. Okey. Kalau good absorber pula, okey, dia punya sifat dia dull, okey, lawan kepada shiny, dull. Kemudian dia punya surface main peranan ke? Surface tak kan? Surface tak main peranan. Sama ada smooth ataupun rough, itu untuk sound Sorry, okay, ni untuk sound. Satu lagi warna dia lah, dark. Okay, dark. So itu dua karakteristik yang kita akan tengok untuk tentukan is it a good reflector or good absorber. So dekat sini kita ada dua jenis, berkilat dan gelap, shiny dengan dark. So okey lah, dia tak berlawanan kan, dia punya karakteristik. Tak adalah dia suruh kita compare shiny dengan cerah ataupun dull dengan dark kan. So dekat sini ada dia berada pada dua grup yang berbeza, shiny and dark. So jenis permukaan of course kita akan pilih, okay, based on this information, okay. Dia nak apa ni? Karakteristik pen to be used. So kuali ni kita nak cepat apa? Okay, kalau tengok kuali ni kita nak dia cepat panas. Okay, dia cepat panas. So untuk cepat panas kita kena pilih dark lah, permukaan yang gelap. Okey. Tak ada jawapan bahasa Inggeris kan tu. So buatlah sendiri So dark surface contohnya. Okey, reason dia. Okay, reason buatlah ayat cantik-cantik sikit kan. Dark surface is a good heat absorber. Heat absorber. Okay, heat absorber. Okay, cukup. Okay, heat absorber. So sebab apa heat absorber? Contoh kalau nak explain lagi panjang kan. So bila heat absorber dia lagi cepat panas, okay. Heat can be heated faster. Okay, next. Seterusnya based on karakteristik yang kedua, specific heat capacity, which is C. So dekat sini kena faham lah apa dia specific heat capacity kan. Kalau tak faham, tak ingat apa benda specific heat capacity ni. So kita tulis formula dia apa? Q sama dengan MC theta. So yang mana specific heat capacity? C. So kita tengok C sama dengan, susun balik kita punya equation ni, Q bahagi dengan M theta. So daripada sini kita boleh dapat kita punya definition balik. So ia adalah Q, apa dia Q? Jumlah tenaga, okey, tenaga, energy per mass per temperature. Okey. So biasanya kalau ada dekat bawah ni per unit lah, per unit mass, per unit temperature kan, per 1 kilogram per 1 degree Celsius. Kalau ada dekat bawah ada dia panggil apa tu? Denominator dalam mat. Okey.
Kalau unit tu sebagai denominator, biasanya dia akan sebut sebagai per unit ataupun per 1 unit. Tak kisahlah 1 unit 1 kilogram ke 1 degree Celsius ke, macam frekuensi kan. Frekuensi number of complete oscillation per unit time. Per unit time kan. Yang mana unit time tu sama dengan 1 saat, 1 second kan. Semua 1 per unit. So dalam ni kita boleh dapatlah kita punya definition kan. Dia adalah apa dia specific capacity ni? Jumlah tenaga yang diperlukan untuk menukar 1 kilogram bahan sebanyak 1 degree Celsius. Untuk tukar suhu sebanyak 1 degree Celsius. Okay. Maksudnya kalau nilai dia tinggi, ataupun kalau kita tengok pada general lah. Contohnya kalau C tu sama dengan 2000 joule per kilogram per degree Celsius. Maksudnya apa? Maksudnya untuk tukar suhu bahan ni 1 degree Celsius, ataupun contohnya daripada 20 degree Celsius kita nak naikkan dia jadi 21 degree Celsius. Okey, so perubahan dia 1 degree Celsius kan? Perubahan dia sama dengan 1 degree Celsius. So untuk tukar 1 degree Celsius ni, kalau berat dia sama dengan, berat dia sama dengan 1 kilogram, berapa jumlah tenaga? Jumlah tenaga yang diperlukan adalah 2000 joule. Okey, itu maksud dia specific capacity. Okey, contoh kalau kita ada bahan lain, C sama dengan 4000 joule. 4000 joule per kilogram per degree Celsius. So kalau kita nak tukar, nak naikkan ataupun nak turun suhu dia 1 degree Celsius. So, contoh daripada 20, kita ambil suhu yang sama, nak jadi 21 kan. Okay. Mass dia sama, 1 kilogram. So, nak tukar suhu yang sama. Tapi untuk bahan yang berbeza, yang mana specific capacity dia, kalau kita tengok lagi tinggi. Okay, bila lagi tinggi, maksudnya apa? Lagi banyak tenaga diperlukan. 4000 joule. Okay, 4000 joule diperlukan untuk naikkan ataupun untuk tukar suhu bahan ni sebanyak 1 degree Celsius. So dari sini kita boleh faham apa dia sebenarnya specific capacity ni. Okay, it is actually the amount of energy, jumlah tenaga yang diperlukan untuk tukar 1 kilogram bahan sebanyak 1 degree Celsius dia punya suhu. Okay, untuk tukar 1 degree Celsius, nak naikkan ke nak turunkan ke. Okay, kalau nak naikkan kena absorb lah, kalau nak turunkan kena release. Okay, tukar 1 kilogram bahan. So, dari situ, dah tahu benda tu. So, kita boleh compare lah kan. So, compare bahagian P. Untuk bahan P ataupun kuali P ni, nak tukar specific capacity. Tu unit tu, specific capacity tu, kena betulkan lah degree Celsius minus 1. Ini pun degree Celsius minus 1. Okay. Kalau J joule per kilogram ni, itu heat capacity Ini specific heat capacity. So, yang mana lagi tinggi? Okay, this one lagi tinggi. 800 joule per kilogram per degree Celsius. Maksudnya, untuk naikkan suhu kuali P sebanyak 1 degree Celsius, kita perlukan 800 joule. Okay, 800 joule. Tapi dalam ni dia tak bagi tahu berapa kilogram. Sepatutnya soalan ni kena bagi tahu lah berapa kilogram. Sepatutnya dia bagi tahu kuali ni mempunyai berat yang sama, which is 1 kilogram. Sebab bila berat berbeza, dia akan memainkan peranan. Dia akan memainkan peranan. Kalau berat ni lagi kurang daripada 1 kilogram, okay, contohnya 0.5 ke 0.2 kilogram ke, okay, dia akan efek lah. Okay, so dekat situ ada cacat sikit lah soalan okay, itu tak apa. So kita assume dekat sini, okay, kita assume mass dia sama. Mass dia sama. So bila mass dia sama, kita hanya tengok kepada jumlah tenaga lah. Jumlah tenaga So sini 800 joule. Untuk Q pula, jumlah tenaga yang diperlukan sikit je, 490. So bila nak cepat panas, okay, bila nak cepat panas, kita akan pilih yang sikit. Sebab apa? Kita apply 490 je, kuali Q dia dah boleh naik 1 degree Celsius. Okay. Apa jadi kalau kita apply 490 pada kuali P? Kuali P kan? Kuali P. Dia boleh naik tak 1 degree Celsius? Belum cukup. Okay, belum cukup. Sebab apa? Sebab P dia perlukan 800 joule. Okay. So, P masih lagi
sama. Dia tak naik lagi 1 degree Celsius. Atau mungkin dia naik tapi tak sampai 1 degree Celsius. Okay. So dekat sini macam mana kita nak buat pemilihan. Okay. Bila kita nak buat pemilihan dalam soalan fizik ni, yang diberikan value, angka, nilai dan sebagainya. Okay. Jangan letak nilai dekat situ. Contohnya, kamu letak 490 JKG minus 1 degree Celsius minus 1. Okay. So, bila membuat pemilihan yang mana dalam pemilihan tu dia bagi dia punya value, nilai dia. Okay, jangan letak nilai. So, macam mana jawab? Kita jawab, kita pilih sama ada the one with higher specific heat capacity ataupun lower capacity, specific heat capacity. So, in this case, confirm kita akan pilih with lower specific heat capacity lah. Okay, lower specific heat capacity. Okay, itu cara kita nak pilih kalau dia bagi nilai. Kalau dia bagi nilai. So, reason dia, okay, reason, bagilah. Kalau kamu tahu dah dia punya definition, boleh ceritakanlah, okay. Because it can be, sama juga kan, can be heated faster. Ni tak berapa cantik sebenarnya kalau jawab can be heated faster. Nak lagi cantik, kita bagi reason in term of physics kan. Kenapa dia boleh heat faster? Okay. Kenapa dia boleh heat faster? Sebab kita dah belajar lagi lebih daripada tu kan. So, kena bagi tahulah why it can be heated faster. Okay, because only, kita dah cerita tentang tenaga tadi kan, only small amount of energy required to change its temperature. Ini jawapan yang cantik lah. Maksudnya, reason kita tu, kita gunakan apa yang kita dah belajar. Kita dah belajar tentang tenaga kan. So, cerita benda tu. Kalau can be heated faster ni, boleh tapi macam tak berapa cantik lah. Okay. Tak nampak sangat dia punya physics tu. Okay. So, better you use this one. Kita cerita in term of energy. Okay. Based on the definition of specific heat capacity. Okay. Kemudian yang ketiga, based on your answer. So, yang ni kita pilih lah yang mana kan. So, kita dah tahu tadi lower C. Kemudian kita nak dark surface. Of course, dia akan pilih Q lah. Quali Q. So, kita jawab dekat situ. Quali Q. Okay, pilih Quali Q. Okay, so mana lagi? Tengok pada soalan B pula. Okay, soalan B ni calculation. Okay, calculation. So, sebuah cerit mengandungi contain 1 kg. So, dia bagi mass. Keluarkan dulu maklumat dia kan. Mass sama dengan 1 kg. The average heat absorbed by the water is 22 joule in 1 second. So, macam mana? Apa nilai dia? Apa benda dia punya physical quantity tu kan? So, it is boleh letak theta per time kan? Is equals to 22 theta pula. Ini boleh letak energy lah. Power lah. Okay, power. So, dekat sini, joule per second. Okay, bila joule per second, kamu tahulah apa unit dia kan. It is equivalent to watt. So, power equals to EPT kan. E equals to PT. So, tengok unit dia. Energy is joule. T second. So, it is joule per second. So, ini unit untuk apa? Untuk power. So, benda ni adalah power. So, power lah. Kamu boleh tulis ni. Power sama dengan 22 joule per second. Ataupun boleh nak tulis, nak tukar kepada watt, tak ada masalah. In 30 minutes. In 30 minutes. So, T sama dengan 30 minit. 30 minit. Okay, hitung, calculate the amount of heat absorbed by the water. So, dekat sini kena tahulah konsep principle of conservation of energy. Haba yang keluar, haba yang dibekalkan sama dengan haba yang diserap. Okay. So, dalam kes ni, siapa yang bekalkan tenaga? Siapa yang bekalkan tenaga? Cerit lah. Okay. Kemudian haba diserap. Haba diserap air. Dia bagi dalam unit ni lah. So, kita dah tahu. Dia terima 22 joule in 1 second. Okay, P kan. Kemudian, dia ada masa. T sama dengan 30 minit. 30 minit. So, kita boleh terus gunakan jumlah tenaga. E sama dengan PT. Okay, E sama dengan PT. Energy lah. Heat energy.
So power berapa? 22 joule in 1 second. Darab dengan masa 30 minit. Okay, 30 minit. Okay, so dalam ni kamu nampak apa? Kamu nampak dua physical quantity ataupun satu physical quantity which is time. Okay, time. Tapi dia punya unit for the physical quantity digunakan adalah berbeza. 1 second, okay, 1 tu second, 1 lagi minit. Okay. So untuk buat calculation in physics, sama ada kamu nak subtract, nak add, nak multiply, nak divide, okay, bila dia melibatkan dua atau lebih physical quantity yang sama, okay, kena pastikan dia punya unit dia samalah. Tak bolehlah second dengan minit. So sama ada kamu pilih second dengan second ataupun minit dengan minit. Okay. So dalam kes ni biasanya kita tukar kepada dalam bentuk SI unit. Okay. Kalau soalan objektif, kena tengok soal jawapan tu dalam unit apa. Okay. Kalau subjektif, biasanya kita tukar kepada SI. So minit tukarkan kepada second. So dalam ni 20 joule per second darab dengan 30 minutes kepada second, 30 darab 60 lah. Okay, 60. So unit second. Okay. So boleh nampak dekat sini unit. Okay, kalau tengok pada unit tu, contoh kita nak double check kan, betul ke formula ni? So kita dekat sini kita darabkan unit kan. Ini darab kan. Nombor 22 darab 30 darab 60 kan. So nombor dia darabkan kan. 22 dia darab dengan 30 darab 60 tu berapa? 100,1800 kan. So ni dia punya value, magnitude, number dia kan. Unit pun kita akan darabkan juga. Joule per second darab dengan second. So ini macam kamu belajar dalam maths kan lah. X, Y tolak 1 darab dengan Y kan. So Y tolak 1 darab Y, dia akan mansuh kan. Sebab Y tolak 1 darab sama dengan tambah 1 kan. So dia akan mansuh. So tinggal X sahaja. So sama dalam kes ni kan. S akan eliminate. Okay, eliminated. So tinggal apa? Joule. So joule. Betul ke dengan tally ke dengan jawapan ataupun apa yang dia nak? Okay, dia nak, okay, the question ask for Haber. Haber kita tahu, it is form of energy. Okay, it is form of energy. So apa unit energy? Unit energy adalah joule. So betul lah apa yang kita cari ni. Kita nak cari joule, tenaga. So sekarang kamu tinggal darabkan, kira dan dapatkan jawapan. Jawapan akhir 22 darab 1800. So dapatlah lebih kurang 39.6 kilojoule. Okay. So itu cara kita nak dapatkan tenaga dia. Okay. So dah dapat tenaga yang diserap. Okay, kita dah dapat tenaga yang diserap. Now calculate the rise in temperature of the water. So macam mana kita nak relate tenaga dengan suhu? Okay. Formula yang boleh kita gunakan untuk relate tenaga, okay, energy, heat dan sebagainya dengan suhu, temperature. Okay, ini sahaja formula yang kita akan gunakan, which is Q sama dengan MC theta. Okay. So boleh. Dia nak apa ni? Kenaikan suhu, rise in temperature. So yang kita nak adalah theta. So jadikan theta sebagai subjek kita. Q divide by MC. Kemudian substitute. So Q tu berapa? Q tu adalah tenaga haba, heat energy. Okay. Bukan charge. So Q heat energy. So Q sama dengan, masukkan nilai dia 396,000 kan. Joule. Bahagi dengan mass. Berapa mass dia? Okay, dah ambil tadi kan. 1 kilogram. 1 kilogram. Lepas tu masukkan nilai C. Specific heat capacity given 4200 joule kg minus 1 degree Celsius minus 1. Okay. So step yang sama kita nak buat macam biasa. Kita selesaikan number dia kan. Masukkan kalkulator. Selesaikan number dia 39600 bahagi dengan 1 darab dengan 4200 kan. Okay, itu name number atau value dia. So sebelum tu kamu boleh check dulu kan. Okay, pastikan unit dia sama. So macam maksud dia macam mana sama? Okay, macam tadi kalau kita ada dua physical quantity.
unit dia berbeza. So, tak boleh lah. Contoh ni tenaga kan. Joule dengan joule. Okey, tak ada masalah. Boleh. Warna lain So, yang tu tak ada masalah. Boleh. Joule dengan joule. Okey, tally. Kilogram dengan kilogram. Okey, boleh. Tak ada masalah. Degree Celsius ada satu je. Okey, kalau ada satu je, tak perlu fikir ya. Okey, tak perlu fikir. Boleh apa-apa unit pun. Okey, tak kisah. Dia cuma bila ada dua. Contoh kilogram dengan gram. Tak boleh tally kan? Dia tak tally. So, kena tukar kepada kilogram ataupun kepada gram. Okey, ini kita buat dia punya value. Sama juga dengan unit. Kita akan buat proses yang sama. Joule bahagi dengan kilogram bahagi dengan J kg minus 1 degree Celsius minus 1. Okey. So, yang ini unit dia jadi apa? Kalau kamu boleh faham ni tak ada masalah kan? Suhu dia nak suhu apa? Unit kan? Degree Celsius. So, confirm lah jawapan akhir nanti akan dapat unit degree Celsius. Tapi kalau tak ingat dan sebagainya, unit susah kan? So, boleh guna formula apa ataupun guna apa yang kamu belajar dalam maths kan? So, joule dengan joule dia akan cancel each other. Kan? Tak ada. Kemudian kilogram. Yang ni kilogram kuasa 1. Kan? Dia tak tulis lah kuasa 1 tu. Darab dengan kilogram kuasa negatif 1. Nampak ni? Kilogram kuasa negatif 1. So, 1 dengan negatif 1 dia akan 1 tolak 1 macam atas tadi. So, dia akan jadi kilogram kuasa kosong kan? Belajar dalam math kan? So, kilogram kuasa kosong. So, any number kuasa dengan kosong, kamu akan dapat sama dengan 1. So, last kali unit kita dapat apa? So, joule dah tak ada. So, tinggal 1 kat atas tu. Bawah tu pun dah tak ada. Tinggal 1. Darab dengan degree Celsius minus 1. So, 1 pun sama juga kan? So, dia 1 per degree Celsius minus 1. So, ini pun sama juga dalam math. Degree Celsius minus 1. So, bila minus 1 bawa naik atas, kamu akan dapat apa? Degree Celsius. Okay? Degree Celsius. So, dapat unit ni lah. Dapat unit yang kita nak. So, ini boleh kira dengan kalkulator lah kita punya value tu. 396 bahagi dengan 1 bahagi dengan 4200. So, dapat 9.43. Okay, 9.43 degree Celsius. Okay, 9.43 degree Celsius. So, settle. Okay, settle kita punya pengiraan. Okay, so itu saja untuk soalan nombor 4.15. Okay, terima kasih.